Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jumpa lagi dengan cikgu. Kita akan masuk bahagian kata ganti nama untuk tata bahasa. Okey. Kata ganti nama ini terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama, kata ganti nama tunjuk dan yang kedua adalah kata ganti nama diri. Okay, jadi hari ini cikgu fokus kepada kata ganti nama diri. Okey, tengok kat sini. Untuk kata ganti nama diri ada dua. Yang pertama adalah kata ganti nama diri tanya dan yang kedua adalah kata ganti nama diri orang, merujuk kepada orang. Okey, ada tiga iaitu pertama, kedua dan ketiga. Maksudnya kata ganti nama diri orang ni ada tiga pula pecahan di bawahnya. Okey, tengok contoh kata ganti nama diri pertama. Pertama merujuk kepada diri sendiri. Okey, iaitu saya, aku, kami, kita, patik, hamba, beta, ku. Okey, yang kedua, awak, anda, engkau, kamu, tuan hamba, kau. Yang ketiga, dia, ia, beliau, mereka, baginda, nya. Okey. Kalau tengok secara keseluruhan, pertama dan kedua ketiga ni, kita boleh nampak bahawa pertama tu merujuk kepada diri kita sendiri. Okey. Yang kedua pula merujuk kepada orang lain. Orang di hadapan kita, maknanya seorang di hadapan kita. Dan yang ketiga adalah merujuk kepada orang yang ramai di sekeliling kita. Okey. Di sini ada beberapa peringatan sekiranya kita hendak menggunakan kata ganti nama diri. Okey, yang pertama, kata ganti nama diri aku, engkau sesuai untuk situasi tidak formal. Contohnya kita bercakap dengan kawan sekelas kita, kawan sebaya kita. Okay, tapi kalau untuk situasi normal atau situasi tidak formal, untuk situasi formal dengan orang yang kita tak kenal, orang yang baru kita jumpa, orang yang lebih tua, orang yang pangkatnya lagi tinggi pada kita, jangan sesekali menggunakan aku ataupun engkau. Okay, bila kita menggunakan aku atau engkau, seolah-olah kita adalah bercakap secara biadab. Sedangkan kita patut bercakap dengan hormat. Okey, dengan mereka. Okey, yang kedua, peringatan kedua, kata ganti nama diri seperti ia dan ianya tidak boleh digunakan untuk benda. Jangan sesekali menggunakan untuk benda. Contoh kita nak rujuk kepada papan hitam. Okey, papan hitam itu adalah benda sebab benda bukan hidup. Jadi kita guna ia kotor. Okey, tidak boleh. Okey, sebab ia tidak boleh merujuk kepada benda. Okey, yang ketiga, kata ganti nama jamak. Jamak ni maksudnya ramai. Okey, contoh seperti kita, kami tidak sesuai merujuk diri sendiri. So, untuk diri sendiri lebih prefer gunakan saya, aku. Okey, hamba, patik. Peringatan keempat, perkataan mereka tidak boleh digandakan menjadi mereka-mereka. Sebab mereka sendiri, perkataan mereka sahaja telah menunjukkan ramai. Sedangkan mereka-mereka tu tak perlu dah. Okey, itu untuk kata ganda. Peringatan kelima, perkataan anda sesuai untuk situasi tiada perhubungan antara penutur dan juga orang yang mendengarnya. Penutur ni macam kita lah yang bercakap. So, kita tak bolehlah cakap, anda nak ke mana? Okey, itu tidak sesuai. Tapi perkataan anda lebih sesuai dalam iklan. Macam iklan televisyen. Sebab dia bercakap tanpa ada audien di depan dia. Okey. Ataupun dalam arahan. Maksud dalam arahan ni contoh awak buka buku teks, kemudian cikgu suruh buat latihan. Ada arahan dalam buku teks tu, okey. Arahan dalam buku teks lebih sesuai seperti menggunakan perkataan anda. Contohnya, anda dikehendaki membaca petikan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikut. Kan penggunaan kata anda lebih sesuai.
Okey, dan yang keenam, peringatan terakhir adalah kata ganti nama singkat. Okey, yang singkat seperti, okey, tengok kat sini kita ada 3. Ku, kau dan juga nya. Okey, bila tengok perkataan ku ni ada dash di depan dan juga di belakang. Maksudnya kita boleh menggunakan perkataan ku ni untuk dirapatkan dengan perkataan sebelum dan selepasnya. Untuk kau sesuai untuk di belakang dan juga nya juga di belakang. Okey, contoh perkataan daripadaku. Ku perolehi. Okey, tengok daripada ku ada kat belakang kan? Ku peroleh. Okey, perkataan ku ada kat depan. Menerimamu. Mu ada kat belakang. Kau terima. Okey, dan ibunya. Okey, itu maksud kita perlu rapatkan kata ganti nama singkat. Okey? Okey, so ini adalah penjelasan secara umum. Okey, kita rujuk kemudian buku teks pada halaman 11, masih pada tajuk kesihatan dan juga kebersihan. Okey, kita tengok beberapa pendapat orang ramai tentang kesihatan dan juga kebersihan. Okey, yang pertama adalah pendapat Puan Kathleen Lee. Okey. Sama ada saya, awak, dia atau mereka, kita bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Semuanya mestilah bermula dari rumah. Kerana melentur buluh biarlah dari rebunnya. Selain mendidik anak tentang penjagaan kebersihan, ibu bapa juga menjadi suri teladan kepada anak-anak. Kerana bapa borek, anak rintik. Kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Okey, tengok apa yang dikatakan oleh Puan Kathleen tu, dia menggunakan beberapa perkataan kata ganti diri untuk dia menjelaskan tentang kebersihan. Okey, Puan Rafidah binti Arsyad pula berkata, tahukah anda, okey, perkataan anda kan, okey, bahawa kerajaan telah mewajibkan pengasingan sisa pepejal di rumah mulai 1 September 2015. Sisa pepejal yang telah diasingkan hendaklah dimasukkan ke dalam bekas yang sesuai, kemudian letakkannya di tepi tong sampah pada hari kutipan. Syarikat konsesi yang telah pihak kami lantik akan mengutipnya mengikut jadual yang ditetapkan. Mudah sahaja bukan? Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Okey, jadi tengok ya, Puan Rafidah juga menggunakan beberapa perkataan kata ganti nama diri. Okey, seterusnya Cik Nilam Berry Rani, anak perempuan Tevaraj, dan juga Encik Abdul Jaiz bin Abdul Rashid juga menggunakan kata ganti nama diri dalam memberikan pendapat mereka berkenaan dengan kebersihan. Okey, jadi para pelajar boleh membaca sendiri pendapat Cik Nilam Berry dan juga Encik Abdul Jaiz untuk mengenal pasti kata ganti diri yang digunakan dalam ucapan mereka. Okey, sekian. Itu sahaja penerangan oleh cikgu.